Okey, bertemu lagi kita dalam agenda Awani. Dr. Yusof Syari masih lagi bersama kami. Special istimewa kami bawakan malam ini dalam agenda Awani. Dari skrin sentuh saya bawa ke meja diskusi kerana tadi Dr. Yusof Syari mengatakan bahawa kalau gaji minimum itu sepatutnya pada kadar untuk pertumbuhan yang lebih baik dan juga mengurangkan kadar pengangguran untuk kita berada di landasan yang betul dalam rancangan Malaysia ke-12 ini. Seharusnya gaji minimum itu ialah RM2,000. Hari ini RM1,500 dan juga Doktor, bagaimana kita nak lihat bahawa perkara itu ada keberanian? Kita bincangkan tadi mitos dan juga ketakutan perusahaan dan juga syarikat-syarikat bisnes. Tapi akhirnya yang masa depan dan juga pendapatan yang bermaruah yang sering disebutkan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Ekonomi, apa skala yang perlu dilakukan? Adakah gaji minimum itu adalah end game ataupun sesuatu yang sebenarnya kita boleh melihat contoh yang lebih baik sebenarnya? Baik, Zul. Soalan ini saya masih ingat sejarah pada 2022. Ketika itu saya berada di pentas ini bersama dengan MTUC, Wakil TUC Datuk Alim dan juga MEF Datuk Samsudin. Ya. Saya tak ingat pada masa itu siapa hostnya. Allah, tak apa. Kita bincangkan 1,500 ya, pada ketika itu. Dan kita memahami pada situasi berkenaan, iaitu pasal mana kita baru buka ekonomi. Jadi saya mengambil pendekatan saya pada ketika itu 1,500 itu boleh dilaksanakan, tetapi tidak bolehlah secara menyeluruh, tetapi boleh kepada syarikat-syarikat yang mana yang tidak kurang terkesan dan juga mampu untuk melaksanakan 1,500 tersebut. Ya. Okey, sekarang kita dah melihat pertumbuhan keadaan ekonomi yang semakin baik, tambah baik. Ya. Jadi pada pandangan saya, pada sebuah kerajaan yang kita mengharapkan sesuatu yang memberi mengadakan pembaharuan, reformasi, ya, reformasi ekonomi, pembaharuan ekonomi tersebut. Pada pandangan saya sudah sepatutnya permulaannya 1,500 itu dikaji semula dan mungkin bukan lagi untuk melihat kepada model upah minimum. Kerana model upah minimum ini pelaksanaannya sedikit bermasalah, Zul. Kerana kita letakkan 1,500, bermaksud majikan hanya akan bayar 1,500. Walaupun dia boleh bayar lebih, dia hadkan ke situ saja. Kalau kita tengok model Singapura, mereka tidak menggunakan upah minimum tapi menggunakan upah progresif. Apa bezanya itu? Upah progresif ini adalah yang perkataan yang progresif bermaksud di adjust mengikut kepada produktiviti. Pertamanya, okey, apa yang berlaku adalah saya cerita secara ringkasnya bagaimana model ini bergerak. Ya. Apabila Zul sekarang ada ijazah dan apabila Zul bekerja, Zul ada hadiri ambil master contohnya. Dan bila siap ambil master, Zul akan ditingkatkan gaji, naik. Dan mereka sudah setiap firma tu, kerajaan mereka sudah ada, kerajaan di Singapura sudah ada satu tangga gaji ataupun jadual gaji yang lengkap. Okey, kalau naik skill ini berapa gaji dapat, naik skill ini berapa gaji dapat, dan mereka monitor. Kita dan tidak pekerja sendiri pun tahu bagaimana mereka dapat career path yang apa ni. Ya, begitu keadaannya. Jadi situasi itu yang kita kena ubah dan kita kena lihat. Pada pandangan saya secara analisis ekonomi, saya melihat upah minimum ini sudah masa untuk bukan saja ditengok pada tangga gajinya, malah model itu pun kita perlu review dan juga kita revise untuk lebih baik. Tapi nanti ada yang kata bahawa kebanyakan tenaga kerja kita masih lagi berasaskan buruh dan bukannya berasaskan kemahiran. Kalau kita lakukan perbandingan di Singapura itu, bagaimana nak imbangkan itu sebenarnya? Pertama, kita kena faham bahawa kadar mismatch ataupun kadar ketidakpadanan pekerjaan kita tinggi. Bermaksud bahawa ramai orang kita yang mahir, ada kemahiran tapi bekerja pada gaji yang lebih rendah pada profesional yang lebih ataupun occupation atau pekerjaan yang lebih rendah. So, jadi jika kita buat progressive wage ni, dia akan membantu untuk menyelesaikan sebahagian masalah tadi ini. Dalam masa sama, Zul, progressive wage ni kita kena faham bahawa kaedah reskilling, upskilling ataupun retooling tidak semestinya berlaku di luar tempat kerja. Ianya boleh berlaku di dalam tempat kerja dan itu sedang berlaku di negara-negara maju yang mana pendidikan yang sebegini, upskilling, reskilling ni tidak berlaku di institusi pendidikan yang kita tahu yang berada dekat classroom, semua tidak. Dia berada di tempat kerja. Jadi ini adalah sebagi pandangan saya, ini adalah situasi yang menang-menang antara pekerja dan juga majikan. Jadi mereka tidak memerlukan, kalau nak naikkan tahap kemahiran pekerja, mereka tidak perlukan untuk hantar pekerja pergi ke luar.
tak perlu bagi cuti satu tempoh masa, dan training itu, pelatihan itu berlaku di dalam tempat kerja. Cuma yang kita perlu perhalusi di sini adalah dari segi pendidikan kita. Bersediakah mereka ini untuk melaksanakan reformasi pendidikan? Pendidikan ni maksudnya adalah adakah kita perlu terikat dengan kaedah akreditasi yang menyebabkan membelakangkan kita? Contoh yang kita, sebab saya daripada institusi pendidikan dulu kan, kita lihat keadaannya bagaimana kalau kita nak ubah struktur, nak review program, ambil masa bertahun-tahun. By the time kita nak buat, orang lain dah ketinggalan. Ya. Okey doktor, beralih kepada apa yang kerajaan perlu lakukan. Itu kita dah bincangkan sedikit pada awal tadi. Tapi berdasarkan doktor katakan polisi sudah ada, perlu untuk dijalani. Dan apabila kita bercerita reformasi ekonomi, rakyat marhaen seperti saya mungkin membayangkan bahawa ini terlampau besar untuk dilakukan, perlukan proses yang panjang. Berdasarkan apa yang doktor katakan sebentar tadi, mungkin reformasi ekonomi itu boleh dilakukan dengan perubahan cara kerja dan juga cara untuk mengubah struktur sedikit sebanyak. Adakah itu benar atau tidak? Benar. Itu. Kita faham bahawa dari segi terminologinya, bila kita cakap tentang reform, ia akan ambil masa yang lama. Kan? Tetapi kita kena faham bahawa ada quick wins. Ada yang perkara yang kita cepat, yang kita boleh cepat dapat dan cepat laksanakan dan memberi hasil dalam tak sampai setahun, mungkin 6 bulan ke 10 bulan kita dapat hasilnya. Apa contohnya? Contohnya adalah yang seperti yang mudahnya adalah iaitu kita memfleksibelkan, saya tidak jumpa bahasa yang sesuai, memudahkan untuk kaedah reskilling upskilling di tempat kerja. Harga barang contohnya, bagaimana ini boleh? Kalau harga barang, keadaannya mudah Zul. Kita kata bahawa contohnya disebabkan kenapa harga barang yang tinggi Zul, kan? Disebabkan oleh penguasaan pasaran oleh syarikat-syarikat tertentu yang memonopoli pengeluaran produk makanan yang diproses contohnya. Baik. Kalau nak perbetulkan adalah salah satu kita guna kaedah, kita perbanyakkan kaedah usahawan, banyakkan kaedah players masuk untuk menjalankan perniagaan. Susah ke nak benarkan orang nak banyakkan? Kalau saya diberi pilihan, saya ada pilihan untuk berbuat demikian Zul, saya akan cari ke India ke, ke Pakistan ke, kita syarikat yang mengeluarkan makanan dengan large scale yang murah, bawa duduk buka lah kat sini. Kita ada banyak, at least kurangnya rakyat, isu harga ni Zul, benda yang lama banyak kali dah cakap ni cakap lagi ni, tak apalah. Tahun baru kita cakap lagi boleh lagi. Dia benda itu mungkin perlu diingati supaya dapat meresap. Ya, kita harap macam itu Zul. Rakyat tidak ada banyak pilihan kedai yang menawarkan yang lebih murah. Ya. Disebabkan oleh tadilah kuasa monopoli. Jadi kalau kita ada, saya tak nak sebut nama, ada 2, 3, 4, 5 company syarikat yang keluarkan makanan kan, ada wholesale yang keluarkan makanan yang diambil import daripada luar yang lebih murah. Saya rasa itu keadaan yang sangat yang kita kehendaki, kerana di negara maju kenapa isu kebajikan itu, kebajikan rakyatnya terlindung juga disebabkan salah satu, mereka ada pilihan. Mereka ada pilihan di mana menawarkan harga yang lebih murah. Dulu kita ada pilihan Zul. Saya kerap kali juga bercerita di awal ni, kita ada kerajaan terdahulu laksanakan kedai satu Malaysia. Ya. Matlamat kedai itu betul. Cuma pelaksanaan dia bermasalah. Kita tak nak ceritalah masalah ni yang menyentuh ramai orang. Jangan cerita. Jadi kalau benda itu bagi saya boleh diwujudkan balik sebenarnya benda-benda begitu. Saya mungkin tak selalu pergi pasar seperti rakan-rakan yang lain, tapi kalau ayah saya bercerita dia pergi ke kedai dan juga beli barang setiap hari, dia kata kalau seorang pekerja berbangsa ataupun berasal daripada Bangladesh boleh membuka kedai dia sendiri kerana dia memahami pasaran rantaian bekalan itu, kenapa orang Malaysia tidak boleh membuka kedai? Ini pemerhatian seorang warga emas 75 tahun. Dan daripada doktor berkatakan mengenai bahawa perlunya lebih banyak usahawan untuk masuk dalam perkara ini. Bagaimana sebenarnya itu merakyatkan dan juga mendemokrasikan sesiapa sahaja pun sebenarnya boleh menjadi pembuka kedai runcit dan juga memecahkan hack di pasaran?
Tapi kalau saya fikir macam susah nak buat tu. Saya bersetuju dengan pandangan tersebut kerana bukan saja kalau kita lihat bukan saja pekerja Bangladesh tadi dah buka kedai, kita lihat tukang jahit pun semua ni semua abang-abang Bangla yang banyak semua dah menguasai pasaran ekonomi kita kan. Dan mereka kemahiran. Dan mereka rajin satu ya. Jadi pada pandangan saya Zul, kita ada dasar. Dari segi dasar mesti kita cakap dekat skrin tadi, dasar tu sangat baik dah, baik. Cuma pelaksanaan bermasalah. Kita ada contohnya untuk meningkatkan usahawan usahawan kegaduhan. Daripada universiti bergerak usahawan semua. Tapi adakah kita terlihat pelaksanaan kita itu betul ataupun tidak? Adakah dari segi di universitinya dibuat bagaimana pemantauannya, bagaimana coachingnya, bagaimana bidang keutamaannya, bagaimana adakah sinergi dengan syarikat besar, dengan syarikat pemborong, bagaimana adakah perkara-perkara ini kita lihat Zul. Pada pandangan saya kita tidak, kita kelemahan kita di situ. Jadi dasar dah ada. Kalau kita nak perbetulkan keadaan, bukanlah kita kata dah lambat. Masih ada ruang terbuka luas untuk kita perbetulkan keadaan. Tapi pada kali ini kena jadi sungguh lah. Maksudnya tak boleh lagi lah kita menggunakan model yang lama, model pelaksanaan yang lama. Perlu lebih kreatif, perlu lebih inovatif bagi transform ekonomi di luar sana. Doktor, bagaimana kita melihat ramai yang bertanyakan dan juga membincangkan kemensiasatan ekonomi, berhati-hati buat itu, berhati-hati buat ini, jangan pergi melancong, duduk simpan duit banyak-banyak, jangan buat hutang baru walaupun ada yang beli kereta baru. Tapi sebagai individu dan rakyat Malaysia yang mungkin dalam pendapatan pertengahan, mereka mungkin memerlukan panduan yang lebih realistik daripada sudut perspektif pakar ekonomi. Apa sebenarnya yang mereka perlu lakukan untuk survive dalam iklim ekonomi yang mencabar ini? Ada yang kata 2023, tetapi kalau lihat kepada unjuran ekonomi, ianya lebih daripada 2023 keadaan yang suram ini. Bagaimana seorang yang menonton pada hari ini yang tidak yang nak merancang pendapatan dan juga pelaburan dan juga apa yang mereka lakukan sebenarnya tahun ini, apa yang paling mudah untuk mereka fahami? Baik, dia berbalik pada prinsip asas lah Zul. Apa yang kita dah melihat tadi kat papan skrin tadi, siapa yang sempat melihat tadi, kita dah melihat keadaan setahun 2 tahun ke depan. Kalau keadaan tidak berubah, yang mana tekanan ekonomi itu akan lebih menekan ekonomi mereka yang golongan pertengahan. Jadi pada ketika ini penting untuk mereka ini ada 2 perkara yang saya nampak, dan perkara ini perlu bergerak seiring lah Zul. Pertama adalah untuk memastikan keselamatan pendapatan dari segi aspek pekerjaan. Jika perlu pekerjaan itu ada risiko, maka perlulah ada backup, ada alternatif kerja lain yang boleh menjadi orang cakap pendapatan tambahan untuk menyokong keluarga. Yang perkara yang seterusnya adalah berkaitan kepengunaan, ya, kerana kita tahu bahawa pilihan tak banyak di luar sana Zul. Jadi kena bijak berbelanja, kena amalkan, selalu bertanya kepada diri sendiri kehendak ataupun keperluan. Itu perkara yang utama untuk dilihat, dan kita harapkan sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif pengguna, dari perspektif kita sebagai isi rumah, mungkin kita ni tidak banyak sangat perkara yang kita boleh lakukan. Nak ubah cara hidup, kita dah banyak kali dah ubah cara hidup ni sebenarnya, tak larat dah nak ubah dah kan. Jadi untuk ke depan kita mengharapkan satu yang lebih ada impak yang lebih besar adalah daripada kerajaan lah. Kita mahukan kerajaan lebih proaktif, terutamanya berbicara tentang kos sara hidup. Saya beritahu dengan Zul pun dulu juga ya, bahawa ni kos sara hidup ni bukan saja terutama umpamanya ya Zul, kita cakap pasal kos sara hidup, bukan saja bercakap berkaitan dengan harga makanan. Kita dah cakap lama dulu kos sara hidup ni juga faktornya adalah yang antara lain bukan je makanan, iaitu perumahan yang mahal, kos pendidikan yang mahal, kos pengangkutan yang mahal. Perkara ini perlu dilihat secara keseluruhannya. Saya bimbang untuk dilihat harga makanan ni lama-lama hak ni down ni, hak ni akan mengambil tempat. Jadi kita tidak mahu tempat jimat di situ, kita belanja tempat yang lebih. Ya. Doktor, dalam masa yang sama bagaimana kita melihat kepada belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan pada 24 Februari depan? Benar kerana pertukaran kerajaan, perubahan pentadbiran, tapi dalam masa yang sama dokumen keuangan itu
adakah ia jauh berbeza? Adakah ianya apa bentuknya sebenarnya? Doktor mungkin dah mengkaji dan juga mencerakinkan setiap satu dalam dokumen yang dibentangkan pada Oktober lepas. Tetapi untuk kali ini, kalau untuk adakah ia perlu lari jauh ataupun apa, kalau rakyat, ya, polisi populis juga perlu difahami oleh rakyat supaya dapat bergerak. Apa yang sebenarnya yang perlu terkandung dalam dokumen belanjawan yang bakal dibentangkan hujung bulan depan? Baik Zul, memang benar sama sekali. Dokumen yang lama yang dibentangkan terdahulu memang sempat saya lihat walaupun ada di Dubai, kita lihat. Pada pandangan saya keseluruhannya apa yang terkandung dalam bajet 2023 yang lepas, kebanyakan inisiatif dan juga program yang dibuat telah mengambil perhatian apa yang kita bincang 30 minit yang lepas. Yang pertama yang kalau saya masih ingat, yang pertama kita lihat kerajaan telah melaksanakan dasar untuk mengurangkan impak kepada ekonomi yang perlahan, ya, iaitu dengan terus memberi bantuan kepada keuangan pada mereka yang memerlukan, dalam masa sama untuk mengadakan pelaburan dan juga insentif tertentu, geran kepada syarikat-syarikat pelancongan. Ini secara tak banyak akan mengurangkan impak daripada ekonomi global yang perlahan. Yang seterusnya, kerajaan ada usaha untuk memperkukuhkan sistem ataupun memperkukuhkan asas pertumbuhan ekonomi kita supaya kalau ada krisis lagi di masa hadapan, krisis itu tidaklah memberi impak sebagaimana berlaku sekarang ini. Tetapi perubahan yang nak dilakukan oleh kerajaan tersebut bukanlah kita kata 2023 selesai semua. Tidak, dia ada perlahan-lahan. Antara yang menarik perhatian saya adalah usaha untuk melipat gandakan pengeluaran makanan dengan usaha bersama dengan, silap saya, dengan syarikat Felda. Yang kita tahu Felda mempunyai tanah dan bagaimana kita untuk manfaatkan untuk pengeluaran makanan, dan itu ada termaktub dalam bajet 2023. Jadi kita mengharapkan untuk bergerak ke depan, Zul, ni kita mengharapkan ada, jika perkara-perkara itu yang baik diteruskan, jika ada penambahbaikan silakan. Tetapi Zul, jangan lupa kerajaan perlu berbelanja. Jangan kita, bagi saya berpandangan bahawa bagi sebuah kerajaan persekutuan, hutang itu bukan satu dosa. Kerana tak ada negara yang survive dengan tak ada hutang. Singapura pun berhutang lebih tinggi dari kita. Negara US apatah lagi berhutang. Cuma kita kena pastikan bahawa kita guna hutang tersebut, kita belanjakan kepada perkara yang memberi manfaat kepada ekonomi, dan juga bukannya arah kepada perbelanjaan yang tidak produktif lah, saya panggil. Dan kalau begitu, apa penambahbaikan sekiranya ada daripada dokumen bajet 2023 yang lepas? Apa perkara yang boleh ditambah sebenarnya? Yang mungkin tidak lengkap dulu. Mungkin banyak perkara yang boleh ditambah baik. Contohnya kalau kita nak menangani kos sara hidup, ya, antara perkara yang boleh dilaksanakan, mungkin kerajaan boleh memberi geran ataupun insentif tertentu yang boleh difikirkan, yang mana untuk kita galakkan ada wujudnya syarikat yang mengeluarkan ataupun mengimport makanan dari luar dan jual dengan harga yang lebih murah di dalam pasaran. Kenapa tidak boleh kita laksanakan? Dalam sesama juga, kerajaan juga boleh ambil peluang 2023, mana tahu ada rezeki 2023 ni. Kita dah munajat lama dah ni. Kita dah, macam saya pun malam tahun baru pun duduk rumah je, tak buat apa. Kita mendoakan Malaysia yang lebih baik. Apa kata kita melaksanakan, kita tukar model upah minimum ni kepada upah progresif. Ataupun kita laksanakan, kerajaan kata okey, kita akan memulakan dengan sektor awam dulu ke ataupun sektor-sektor tertentu untuk naikkan gaji yang lebih baik supaya orang lain akan ikut secara perlahan-lahan. Jadi kita mengharapkan penambahbaikan inovasi yang berkenaan lah. Kerana kita faham, Zul, dasar rancangan Malaysia ke-12 ini adalah dasar 5 tahun, tapi pelaksanaan dia akan secara tahunan. Jadi tahunan, di manakah wujudnya tahunan tersebut adalah dalam bajet lah. Jadi kita nak perkara itu diterjemahkan. Doktor, kita melihat kepada kalau dalam hal yang berkaitan dengan ekonomi, tidak ada kementerian yang terlepas pandang sebenarnya. Hal pengurusan ekonomi bukan tertakluk kepada Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Ekonomi semata-mata. Setiap satu daripadanya memainkan peranan yang penting. Itu sebab kita melihat kepada Kementerian Hal Ehwal Perdagangan Dalam Negeri dan juga kos sara hidup, begitu juga Kementerian Pertanian dan sebagainya. Apa yang kita nampak dan juga perlu lihat
KPI yang perlu disandarkan kepada setiap kementerian-kementerian yang mungkin kita rasa macam, oh, dia bukan ekonomi. Tapi sebenarnya hakikatnya begitu jelas memberikan kesan kepada poket rakyat dan juga bila wujud cerita tentang KPI ni Zul, kita pun dah bincang banyak juga kat Awani, saya ingat saya. Kita tak apalah, kita bincang sekali lagi ya Zul. Memang benar sama sekali kalau lebih ideal dengan kerajaan yang membawa agenda reform ya. Kalau boleh kita tetapkan KPI yang jelas, KPI yang jelas yang boleh diukur. Contohnya kalau KPI kementerian yang berurusan kos sara hidup, mereka KPI-nya adalah mereka kena memastikan dalam tahun contohnya 2023 harga ayam berapa ringgit, contoh harga telur berapa, harga sewa di tempat-tempat perumahan, tempat-tempat tertentu berapa. Jadi perkara itu yang bila rakyat dapat lihat ni Zul. Kalau tak kita tak ada, bila buat kerja kadang-kadang KPI-nya kita tuju pada KPI yang bersifat makro seperti mana dalam rancangan Malaysia ke-12 contohnya yang ada di laporan-laporan tertentu, ia akan tidak baik, tidak berapa kondusif lah kepada kalau dari segi perspektif ekonomi. Jadi elok bentuk cadangan tersebut seperti Zul ungkapkan untuk mengadakan KPI yang bagi setiap kementerian itu ada lebih baik. Tapi yang saya kena ingatkan bahawa kita perkara yang boleh kerajaan sekarang ambil maklum Zul, kena kurangkan pembuatan blueprint ni banyak lama-lama dah jadi blurprint dah belakang ni. Dia tak jadi blueprint, dia jadi blurprint dah belakang sebab kadang-kadang blueprint cantik dekat tapi tidak dokumen tapi tidak dilaksanakan, dan orang yang bila sampai kepada kementerian agensi pun tak tahu apa, tak faham apa yang terjadi. Doktor, apabila kita bercerita pada cabaran ekonomi, mungkin orang rasa macam ada awan hitam atas kepala mereka, macam susah tahun 2023 ini. Namun di sebalik kelembapan ekonomi, di sebalik kegawatan seperti dahulu juga, wujud peluang-peluang yang dapat dilakukan. Ketika kita paling susah ketika COVID-19 juga, kita sudah mengubah cara kita berurusan, berniaga dan juga untuk menjana pendapatan. Bagi orang biasa, rakyat marhaen yang mungkin rasa gajinya 60% untuk bayar hutang, tinggal beberapa ringgit saja untuk berhibur. Apa kita nak dapat bayangkan sebenarnya kepada mereka? Walaupun susah, tapi dengan aspek teknologi, aspek keterbukaan masyarakat pada hari ini, masih lagi ada peluang untuk melakukan pendapatan dan juga ini masanya kalau tak cukup duit tu, ini masanya untuk buat bisnes ataupun jana pendapatan tambahan. Cuma persoalannya ada setengah daripada kita memahami ruang, mereka tahu peluang tu ada di mana dan mereka berminat untuk mengeluarkan daripada kedudukan sekarang kan. Tapi dalam masa sama Zul, kita kena juga untuk bantu komuniti ataupun rakyat di luar sana bagaimana untuk mereka nampak peluang tersebut, bagaimana untuk kita pimpin, tatih mereka ni supaya mereka dapat membantu untuk keluar daripada keadaan yang lebih baik. Saya lebih suka kalau kita lihat pada ketika ini, mungkin tiba masanya untuk sekarang ni pun saya dah nampak yang kerajaan untuk even kerajaan persekutuan sudah bersedia untuk beri lebih kuasa kepada negeri kan. Jadi kalau turunkan kepada negeri dan lebih fleksibel negeri, dan masa sama negeri juga turunkan kepada komuniti. Kita mahu daripada bottom naik ke atas tu. Tak nak aku ada top tu banyak masalah. Dan akhirnya nanti secara mudahnya kita rangkumkan 1 jam perbincangan ini dalam 2-3 perkara analogi yang mudah untuk kita rangkum dan juga rumuskan untuk dipahami oleh penonton. Pertama Zul, kita kena bersedia untuk menghadapi keadaan ekonomi yang perlahan. Jadi setiap pengguna kerajaan, syarikat perlu bersedia untuk menempani situasi tersebut. Jangan lupa kita masih lagi pada 2023. Sebelum masa pilihan raya berlaku dulu, saya menulis Zul dalam media, saya beritahu kenapa pilihan raya awal tu dilakukan. Kenapa tak tahun ni? Sebabnya kita nak bagi tahu siapa yang menang, it's time nak buat kerja. Buat kerja terus. Siapa-siapa semua ke kerajaan ke semua, it's time to work now. Jadi kita dah tahu apa masalah kat depan sana, macam enjin kenderaan tadi kan. It's time untuk kita jadi mekanik yang lebih baik. Jadi kita mahukan semua pihak memainkan peranan. Kerajaan yang lebih besarlah. Pengguna, isi rumah dan juga pihak majikan. Kita mahukan Malaysia yang lebih baik, saya mengharapkan itu. Segala polisi sudah ada, tapi tidak semua juga hasil dapat dituai dalam masa terdekat. Betul. Perlukan masa, tetapi
pendek kata perlu realistik dengan apa yang berlaku pada hari ini. Terima kasih Dr. Yusof Syahri kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani malam ini. Malam ini beliau beraksi di skrin sesentuh dan juga memberikan analisis di meja diskusi ini. Sekian saja perbincangan kami untuk malam ini. Jika ada manfaatnya, jika ada pandangan dan juga cerita anda sendiri, boleh kemukakan dan juga kongsikan bersama kami di platform digital kami, di platform media sosial kami. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.